Komputer. Okey. Abang Zul boleh share screen. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Apa ni? Semua face. Sihat semua ke? Sihat semua ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat-sihat. Sehat, alhamdulillah. Okay, ada 17 orang. Okay. Nama saya Zulmi, panggil Zul boleh. Okay. Apa ni, terima kasih kat Lahbok sebabnya minta suruh share beberapa sedikit lah pasal chatbot. Sebenarnya saya nak bagi tahu dulu dalam keadaan sekarang ni, kita tahu kita banyak face dengan masalah akaun. Tahu lah rakan-rakan ejen semua macam mana kan, ada masalah face account disable ke apa semua. Okay. Saya rasa benda tu normal. As kita buat iklan di tempat orang ni, di tempat orang lah, mana di kedai orang lah, Facebook kan, kedai orang. So kena ikut rule dia lah, macam-macam rule yang ada sekarang ni. Jadi saya nak share sikit pasal macam mana kita nak buat. Ni apa yang saya ajar dan apa yang saya belajar juga. Macam mana kita nak buat setting ads untuk guna chatbot. Okay? Guna chatbot. Dia sebenarnya sama je cara setting dia. Cumanya dia tukarnya hanya di objektif campaign kita tu kita kena tukar. Daripada kita buat traffic, daripada kita buat conversion, kita tukar kepada messenger. Sebabnya kita nak closing tu auto by messenger. Okay? Untuk mengetahui semua, kalau kita boleh closing, kita boleh close auto chatbot kita boleh close guna chatbot dengan closing rate 10%, itu adalah sangat tinggi. Maknanya kita just touch up sikit. Kalau saya rasa, saya yakin ejen-ejen dalam ni ada yang guna lagi traffic, guna WhatsApp. Daripada situ saya rasa kalau pakai lagi chatbot plus dengan WhatsApp, saya rasa closing rate tu mungkin boleh pergi sampai lebih daripada 30%, 20%. Which is tinggi lah benda tu. Okay, jadi saya tak siap ambil masa panjang. Saya nak tunjuk macam mana saya setting, cara saya setting ads guna apa ni, guna chatbot lah. Okay. Share. Okay, sebabnya banyak dah akaun-akaun saya dah pupus. Total akaun saya dah pupus personal, saya rasa lebih daripada 15. BM saya rasa ada lebih kurang 10 BM. Tapi tak apalah, sebab kita ada backup banyak kan. So benda bila kita nak bermain dengan Facebook ni, yang paling penting sekali akaun Facebook kita kena banyak. Waktu je. Okay. First kali kita tu pergi buka ad manager kita. Sebab ni akaun Facebook ni, saya tak pernah run ad lagi sebab dia baru sangat. Yang method pun nak kena letak apa semua. Okay. Jadi cara untuk kita nak setting chatbot ni, first kali kita pergi ke klik ni, saya anggap semua dari ni kosong dah.
Sebab saya akan ajar apa saya ajar ke marketer. Okey. Okay, biasa kita akan create ni. So di sini penting kita nak pilih objektif kita. Kalau kita biasa kalau kita main WhatsApp, kita mungkin ambil traffic lah. Kalau ada main website, kita ambil conversion. So kalau chatbot ni, kita terus pergi ambil message. So kita tekan continue. Okay. Sebelum kita nak buat apa-apa camping ke, kita nak buat apa-apa ads sekalipun, benda penting yang kita perlu tahu adalah apa yang perlu kita nak test. Apa yang perlu kita nak test. Sama ada kita nak test copywriting ke, kita nak test gambar ke, ataupun kita nak test homo saja ke, macam mana. Tapi cara yang marketer buat, kita akan back to basic balik. Kita akan test kita punya kreatif. So maknanya kita akan buat 1-2-3 lah. So kat sini kita boleh tulis new campaign kita. Biasalah kita akan tulis click test chatbot 113 tarikh hari ni 11/10/2021. Okey. Nama campaign kita yang ni. So sebenarnya kita nak tahu campaign kita ni kita buat split test pada tarikh tersebut. Kita buat 113 lah biasa saya buat. Saya tak tahu orang lain buat berapa, tapi untuk saya memang saya buat daripada dulu sampai sekarang saya buat 113. Okey. Bila dah kita dah advance sikit, barulah kita pergi kepada yang CBO ni. So malam ni saya tak sentuh lah CBO ni. Saya sentuh just basic setting saja. Okey. Lepas pada sini kita akan pergi ke next. Sini pun kita akan tulis ni juga. Okey, kat sini kena klik messenger lah. Klik messenger. Okey. So page apa yang kita nak tu, kita just klik kat page kita lah. Yang mana kita connect dengan page apa yang kita nak jalan ad tu. Okey. Biasa bajet saya ikut Facebook suggest lah, RM60 untuk satu campaign. Default lah. Apa? Default lah kira. Kita ambil default. Kalau ada duit lebih, boleh letak banyak. Biasanya kita buat sebab kalau akaun tu baru, kalau BM kita ni baru ke apa semua, please tolong follow dia punya default saja. Untuk elak apa-apa benda terjadi depan. Okey, kita boleh letak bajet dari bajet kita berapa, mana kita buat tarikh berapa kita nak start. Okey. And then sini, okey, macam saya sekarang fokus saya ke Singapura. So location saya akan edit people living in this location. Pada sini saya akan letak Singapura. Okey, default dia sebenarnya kalau kira Facebook ni memang dia suruh 1895. Default umum. Untuk kita nak buat general. Tapi bagi saya sebab kita dah nak jual barang-barang kita, saya ambil 30 sampai 55. Umur. Sebab kita nak jual, contoh kita nak jual serum ke apa semua kan. So saya fokus itu. Woman, language, saya akan buat English, Malay, Indonesia. Saya buat ni. Untuk placement, saya akan buat manual placement lah. Interest. Placement. Interest. Sebab kalau kita buat general ni,
general ni kita interest kita tak letak lagi. Kita tak mau narrow, kita sebab kita nak cari call yang besar dulu. Ni web. Ni web. Okay. Kita buat tu semua. Lepas tu, next lah. Next lah. Bila sini, kita akan tulis balik add name kita ni. Sebab kita nak buat 113 betul kan? 113. Jadi ni kita tulis lah. Tu. P1, maknanya gambar 1 lah. So sini kita punya page kita. Lepas tu kita boleh add image ataupun add video lah. Kat sini. Kita kata add image. Kita ambil gambar sabun ni. Letak. Buat recommend. Okay, kita keluar macam ni. Ni gambar add kita ni. So, primary tag ni apa sebenarnya? Primary tag ni adalah copywriting lah. Ni kena tulis copywriting. Copywriting kita. Send message. Boleh setik dia ingat mana. Sekejap Mana buat setik ni buat? Boleh? Check on messenger. Atas. Ha? Atas dia. Atas dia check on messenger. Nak tukar tulisan tu. Okey ni. Ni. Tulis PCOD to Singapore. Okey. Jadi gini lah, siap lah kita punya ad kita. So kita publish lah. Sebelum nak publish, kita just copy dulu, duplicate dulu sini ni. Masih template betul. Okay lah. Masih template. Macam mana? Masih template tu. Use existing. Use existing ni, kita akan tulis buat welcome message lah. Ni lah. Ni apa yang kita dah link. Kita chatbot, chat view macam kita tahu, kita guna chat view. Sebab dalam chatbot ni ada dua, chat view dengan mini chat. So kita guna dua. So bila kita set up apa semua ni, bila kita punya agency customer ke apa semua, kita tekan dekat send message, jaga masuk welcome message ni lah. So benda ni sebelum nak publish apa semua ni, setting sini dulu untuk tukar gambar lain. Pakai je copywriting yang sama, just tukar gambar lain. Sebab kita nak split test gambar kan. So kita pakai gambar lain. So sebab dia akan jadi 113 ni. Tiga ni. Okay. Itulah cara untuk set up untuk setting untuk buat ad chatbot. Straightforward lah saya buat ni.
Yang permulaan lah untuk nak ni. Permulaan. Sebab dekat sini, lepas tu baru kita tengok kepada data. Apabila kita run, baru kita tengok ke data kita. Okey. Bila kita tengok data tu, baru kita tahu kat mana kita patut ubah. Okay. Sekejap saya tunjuk. Ada. Itulah. Secara cepatnya. Nak setting. Secara cepatnya tu nak setting. Nak setting chatbot. Tu je lah. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey. Kalau ada soalan boleh unmute dan tanya. Rasa semua boleh saya bagi unmute kot. Ada orang nak tanya ke? Kalau tak ada orang tanya, saya tanya dulu okey, kita buat app, dah publish. Dia jalan katakan sehari. Apa parameter kita nak check? Okey. Parameter nak check. Okey, kena ingat satu benda Kalau kita run app untuk kita nak cari nak cari nak cari kreatif yang bagus. Kreatif yang bagus itu kita kena tengok kepada CTR. CTR ni contoh dia gini. Sekejap, sonau pula dah. Sekejap, mana ni? Sebab akaun saya semua dah ni merah semua dah. So lewat gapo. Saya buka je data lama. Boleh tak? Buka data lama tak? Kena pula. Boleh 7 hari kita nak catch dengan Facebook. Facebook asyik catch dengan kita. Boleh buat gapo? Maksud buat kolom ke apa nak check? Kolom. Tak ada. Kolom nak check performance tu kan? Kolom check performance. Kolom dia kolom CTR. Kita buka tu. Check bot data. Kita tukar buat ni. Okey. Bila kita nak tengok data ni. Okey. Gambar paling okey masa buat ni adalah gambar nombor 3 ni. 3.87%. Saya tengok situ je. Untuk CTR. Tapi sebenarnya gambar paling perform sebab ni dah lama. So level 2.93 ni dah okey. Sebab sebelum ni dia boleh pergi 5. Ni. So kalau siapa-siapa run ni indikator dia ni just CTR saja hak saya tengok. Kalau 3% ke atas tu kalau tak ada stay untuk satu hari hold dulu. Sebabnya dia tengah learning process. Dia tengah learning process. Jadi bila kita hold dulu, mungkin bila dia dah masuk, dia akan masuk dulu. Okay. Kebanyakannya kenapa tak jadi buat C ni, tak jadi buat X ni, tak jadi buat guna chatbot ni, sebab dia ambil split test tu terlalu singkat. Biasanya kita split test paling kurang 3 hari. Itu normal lah, saya buat normal 3 hari. Dalam masa 3 hari tu kalau tak ada engagement semua gambar yang kita buat tu, saya akan create campaign baru lah. Orang lain ada soalan kau? Muhammad, Abang Afiq Azwan ada tu. Kalau ada soalan boleh tanya. Malu lagi. Dia tanya
Sebab benda hot gini ni yang paling penting sekali kita kena buat dulu lah. Once kita dah buat apa semua, kita akan tahu mana kita nak baiki. Tapi kalau kita just nak tunggu data, kalau kita tak buat, kita tak tahu nak check mana data tu. That's why kita kena buat Nak tanya boleh? Boleh. Okay, macam mana kita nak consider kita punya WinX dan berapa lama nak kena tunggu? Biasanya kalau kita buat 3 hari. Dan 3 hari kalau ada purchase dekat kita punya X tu, maknanya dalam masa 3 hari tu ada purchase, kita boleh consider kita akan buat untuk support kita punya, kita boleh consider benda tu dah win. Tapi kalau satu purchase saja, nak support lagi banyak, kita kena buat another campaign. Campaign apa yang perlu buat adalah campaign brand awareness, brand awareness dan video view lah untuk support kita punya. Kalau kita guna video, kita buat video view. Kalau kita pakai gambar, kita just buat BA dengan reach. So dua tu campaign akan support kita punya iklan. Dan biasanya kita ambil masa 3 hari je lah. Okay. Menjawab kan? Menjawab dia rasanya. Menjawab. Ada orang lain ada nak tanya ke? Kalau tak ada, kita nak balik kepada Abang Lat pula. Satu lagi soalan boleh? Dua tak apa. Kalau cost per result tu macam mana kita nak consider dia win tak win? Berapa ringgit? Cost per result. Kat bawah tu. Nampak macam itu ada RM7, RM6. Okey. Kalau cost per result ni, kalau kita tekan kepada marketer, kalau kita run tu dah RM5 ke atas, kita tutup. Itu kalau kita main kat Malaysia. Tapi kalau saya sendiri, kalau saya main dekat Singapura, RM15 saya punya per league. Betul kan? Tinggi Bukan tinggi tinggi lah cost per league untuk Singapura. tinggi sebab kita punya utuh banyak kan. Thank you. Soalan. Berapa limit kita nak ni? Contoh berapa kita nak stop tu? Berapa banyak kita nak spend bila kita nak stop tu berapa? Contoh 100 ke 30, 40 ke? Once dia dah jadi winning ad, berapa limit kita nak stop kalau tak ada purchase? Okay. Once kita punya dah ada win. Bila dah ada win, nombor satu kita perlu buat, kita kena buat dua benda lah. Satu kena buat BA, satu kena buat reach. Untuk gambar. Dan kita naikkan kita punya ads kita tu 30%. Cara saya buat gini. Once saya dah buat semua tu, saya akan scale up. Saya akan scale up. Saya akan compare data antara data mula-mula saya tu yang sebelum scale up dengan yang dah scale up. Saya akan tengok bajet saya tu berapa. Kalau bajet saya tu dah kata, saya bajet kata RM100 lah. Kita nak bajet untuk kita nak spend. So maknanya kalau tak ada apa-apa juga, kita tutup. Tapi kena ingat, kebiasaannya bila kita dah scale up, data asal kita tu dia akan stable. Kebiasaannya yang saya buat sendiri. Tapi data yang kita scale tu tak stable. Jadi mahal lah apa semua. So kita tutup tu. So tutup tu bukan sekarang kita tutup, kita tak cara dah. Kita tutup, kita tunggu dalam esok pula baru kita orang balik. Bajet tu biasanya saya ambil 100 lah. Bajet. Orang lain tak ada nak tanya ke? Kau malu-malu lagi?
Kena masuk belak kita kot. Soalan. Syafiq. Untuk bahagian split test tu kita nak split untuk bahagian gambar je kan tu. Kalau untuk copywriting apa semua ke kita biar je. Okey. Sebab tu kita tak kena tahu kita nak split test kita tu, kita nak split test apa. Biasanya kita akan split test, kalau kita nak split test gambar, kita guna copywriting yang sama je sebenarnya. Tapi kalau kita nak split test kita nak split test copywriting, kolom dia adalah kolom ni. Kolom CPM ni. Maknanya kalau below RM30 tu okey lah. Maknanya copywriting kita tu orang suka baca. So maknanya kita buat another split test. Maknanya kita buat split test lain. Contoh kita buat split test satu, kita buat split test kreatif. So kreatif tu dah win. Waktu tu dah win. Tapi kita tengok CPM kita tu lagi mahal. Walaupun win dia mahal. Tapi kalau benda tu untung, tak ada masalah, kita boleh run je. Tapi kalau benda tu mahal, nanti kita drag lama, jadi rugi. So better kat situ, kita buat je copywriting, kita guna je kreatif yang win tu, kita tukar copywriting. Copywriting yang berlainan. So kita tengok kolom ni, kolom CPM ni. Menjawab ke? Jawab dah rasa. Okey. Ada soalan lagi ke? Asin nak tanya ke? Saya nak tanya. Ni contoh kalau kita dah scale up, kita scale up kat tempat yang sama ke atau kita ada duplicate ke macam mana? Ke nak buat existing post, buat baru campaign ke macam mana? Kalau kita nak apa? Nak scale up. Okey, kalau cara saya akan duplicate campaign tu dekat account ad yang lain. Pakai akaun yang sama ke atau akaun lain? Kat yang Akaun tempat lain. yang akaun lain. Akaun lain. Dia contoh biasa kalau scale up tapi dia kadang-kadang tak jadi. Macam mana tu Ya, biasa kalau first kalau kita scale up tak jadi tu normal. Mula-mula first day. Kalau dah masuk second day, third day tak jadi juga, dia memang kena tutup lah. Mana kita tak boleh nak scale up. Kena check balik lah. Kalau scale up tu berapa persen. Kalau biasa Facebook, so 30%. Kalau kita scale up 50%. Masalah juga. Lepas tu dua pula scale up. Sama ada you nak scale up tu, you nak scale up di existing ad tu ataupun you nak buat you nak create ad lain. You nak scale up campaign kat lain. Macam tu. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, Fakrul ada nak tanya ke? Nampak unmute? Apa? Fakrul? Tak ada orang. Fakrul, muka mana muka? Okey, ada lagi ke nak tanya? Syafiq, clear Fazri, Sam, Bafi Azwan, Syukri. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya boleh ke? Maaf. Boleh. Tuan Zulhilmi, saya nak tanya. Baik, untuk yang ad set ni, kita buat campaign 113, okey? So 3 ni adakah kita nak kena maintain 3 selalu bila kita buat iklan? Ataupun bila kita dah jumpa dia punya rentak, 113, contoh kita dah jumpa rentak satu, so kita akan buat khusus untuk satu tu iklan, kemudian kita buat yang baru lagi, 113. Terima kasih. Okey. Saya buat iklan. Saya buat iklan, saya akan buat 113 ni sebabnya bila satu iklan tu dah berjaya. Okey, satu iklan tu dah berjaya. So, mana contoh
ada 1, 2, 3 kan gambar kita. So gambar pertama tu dah win. Gambar pertama dah win. So gambar 2 dan gambar nombor 3 tu dia tak perform. Tak ada leak, lepas tu tak convert, tak apa semua kan. So maknanya saya akan tutup yang 2 dengan 3 tu. Tapi saya akan ambil 2 dengan 3 tu, saya akan pergi buat campaign baru balik. Satu harga balik. Untuk cari another next win ad. Maknanya kerja kita mencari untuk win ad tu memang sentiasa berjalan. Mungkin kita letak yang 2 dengan 3 dengan 4 gambar. Mungkin yang masa tu yang nombor 2 pula win. Mungkin nombor 2 win tu kita dah ada 2 win ad. Dan kita dah ada 2 kolam. So maknanya proses tu sentiasa berjalan lah. Bila dah ada win tu, biasanya saya akan biar je kat situ. Yang win ad tu. Menjawab ke? Okey, menjawab soalan. Ada tambahan satu soalan lagi, boleh ke? Boleh. Okey. Baik, kalau contoh satu ads tu kita kata kita dah dapat win ad. Okey, macam tuan kata tadi win ad. So, adakah win ad ni biasanya dia bertahan long lasting ataupun memang still lagi dengan keadaan Facebook ni dia pakai short? Mungkin dalam 1 minggu sahaja. Ataupun yang macam ada setengah tu mungkin boleh bertahan sebulan 2 bulan. Kalau tengok pada library, ad library, ada je saya tengok yang jenis bulan 2 bulan. Adakah sekarang condition Facebook tu sendiri, kalau kita kata win ad tu sendiri, adakah dia boleh bertahan lama? Terima kasih. Okay. Soalan tu subjektif. Sebabnya kita tengok depend dekat mana kita tembak kita punya win ad. Okay? Contoh kalau kita tembak win ad kita di Malaysia. Mungkin ada marketer saya ni, dia boleh bertahan kalau 4-5 bulan dia punya ad dia. Dia boleh win ad dia tu 4 hingga 5 bulan. Ada. Tapi kalau behavior, kalau kita tembak di Singapura ni, kalau win ad tu dapat seminggu tu, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Lebih lagi kalau kita main conversion. Tapi kalau main chatbot, bergantung juga kepada kreatif apa yang kita buat. Okay? Kalau kita guna konsep kreatif Singapura dengan konsep kreatif Malaysia, kalau kita ambil Malaysia pergi Singapura, insya-Allah tak convert. Confirm tak convert. Sebab kalau tengok daripada data yang kita dapat, data yang marketer dapat, kita boleh simplify yang win ad tu kita kena sentiasa mencari. Sebabnya kita kena ingat kita ada 30 hari. Kita tak nak win ad kita tu kita cari sehari, lepas tu kita rasa win, kita rasa selesa, so kita biar. Tak apalah sebab aku dah ada win ad, so aku tak boleh risau dah dengan aku tak boleh cari dah ad lain. Aku yakin dengan ad aku ni. Kita mana tahu. Sebab kita duduk kedai orang. Kita sekali kita tahu. Kita duduk kedai orang. Kita duduk di platform orang sekarang ni. Anytime dia boleh disable kita punya account. Walaupun ad kita tu perform. Gitulah. Jadi key dia kena sentiasa mencari split test. Sentiasa mencari win ad yang baru. Macam tu. Ada soalan tambahan lagi? Maaf Cik Zul. Boleh tanya. Okey, tadi Cik Zul kata dalam masa 1 minggu kalau kita berada di Singapura punya ads okey, kalau kita kata 1 minggu tu pun Cik Zul kata alhamdulillah dah kalau boleh bertahan. So adakah justifikasi win ad tu kita boleh dapat dalam masa 1 hari ataupun dalam masa 2-3 hari? Usually kalau kita kata market, tak kira lah sama ada market di Malaysia ataupun Singapura ataupun Kuwait pun sekalipun, adakah dalam masa 1 hari itu kita dah boleh justify yang kita dapat win ad tu sendiri? Terima kasih. Okay. Win ad ni seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi. Win ad, kita nak cari win ad, kita kena ambil masa paling kurang 3 hari. Paling kurang 3 hari. Sebab kalau kita kira time frame,
setiap act jadi atau tak jadi itu adalah subjektif sebenarnya. Tapi kalau act kita sudah jadi, apa yang perlu kita buat masa tu? Adakah kita perlu buat dua benda? Yang azali kita kena cari juga, sentiasa mencari win act. Yang nombor dua, apa yang perlu kita buat? Kita kena scale up, kita kena besar. Kita kena besar bajet. Untuk apa? Untuk kita dapat conquer banyak lagi customer dekat Malaysia ataupun dekat Singapura. Sebab benda tu kita nak jawab, benda tu subjektif, tapi based on data kita ada sekarang, data yang kita ada sekarang ni adalah win act bila jadi apa yang perlu kita buat. Sebab tu kita kena buat BA, kita kena buat reach, kita kena buat video view untuk support kita punya act kita untuk jadi lagi strong. Kebiasaan kalau marketer saya tanya siapa marketer. Kebiasaan marketer buat seminggu memang dia dah jadi 3 hari. So dah ada seminggu lagi, masa seminggu tu dia tekan. Dia tekan jadi. Jadi dia convert sale benda tu sebab dia dah invest besar. Dia dah spend besar. So dia akan convert sale. So dalam masa yang sama dia mencari win act lagi. So kalau contoh win act ni dah tepu. Dah tepu maknanya lead makin mahal. Lepas tu lead tak masuk. Spend satu lead pun lebih kurang dari RM20, RM30, tak convert lepas tu. Maknanya dia ada backup plan untuk ada win act lain. Gitu. Menjawab ke? Menjawab soalan. Cik Zul, saya ada tambahan lagi. Maaf Cik Zul, saya banyak sangat soalan. Saya rasa sebab saya orang baru dalam industri internet marketing ni. So, okay, contoh sekarang ni kita fokus pada 113. Bagi contoh 113 dan kita dah win iklan tu. So, masa win tu kita buat 113 tu kita buat dark post. Okay, andai kata kita nak support macam tadi, kita perlukan support juga daripada campaign lain. Contoh kita nak pakai brand awareness BA ataupun kita pakai reach. Bagaimana kita nak tembak yang dark post tersebut? Boleh ke kita buat dalam 2-3 campaign ke macam mana? Konten yang sama. Okay, first bila kita nak buat tu, first kali kita kena tukar daripada dark post kita tukar kepada public post. Kita tukar ke public post. Okay. So kita tekan kita tekan kita buat public post. So kita create new campaign untuk BA dengan reach guna existing post yang kita dah buat, dark post yang kita dah buat tu. Kita publish dulu lah. Kena publish dulu. So tak boleh risau. Kita boleh buat sekaligus tu. Once kita dah jumpa win act. Memang kita boleh convert dia punya dark post kepada public post. Boleh. Post directly. Ataupun memang kita kena pergi dekat Facebook page and then kita pun buat page post tersebut. Dia boleh convert. Boleh Boleh. Okey. Abang Syekh dari Faiz ke? Ya saya tuan. Tahu ke lagu mana nak ni? InsyaAllah. Nak publishkan dark post tu kepada publish post. Saya tak pasti tu. Nanti nak kena tunjuk juga tu. Tunjuk Boleh. Daripada dark post ke publish post. Bawa host kau? Ya. Bawa boleh lah. Boleh share. Ni bila dekat ads kita ni ada 3 line. Kalau dalam geng Facebook ajar dia panggil logo ni logo hamburger. Tekan kat hamburger logo ni. Saya panggil butang Shaolin tu.
Buta Shaolin boleh juga. Tekan Buta Shaolin ni. Cari sini dia punya ni. Page post. Tekan dekat page post ni. Belit lidah. Nama tak kecil putih. Okay. Okay, contohnya ni. Boleh tengok page kita, pilih dulu page yang mana yang nak guna. Contoh, yang ni ke. Okay. Dia ada 3 jenis post. Satu ialah schedule post. Kalau kita ada schedule post lah. Kita boleh schedule sebulan ke depan. Satu publish post. Publish post ni dah ada dekat page kita. Dia boleh jadi post yang tak buat ad, boleh jadi juga post yang buat ad. Tapi dia ada satu lagi, add post. Add post ni pun dia kebanyakannya dark post lah. Semua kebanyakannya kalau memang semuanya dark post. Yang add yang post yang kita buat add. Okay, boleh pilih. Contoh page ni banyak nama. Contoh kita nak publish yang ni. Saya ambil contoh satu lah buat publish tu. Bila kita klik tu dia akan keluar macam ni. Post detail. Boleh kita boleh verify kita punya post dulu lah. Kita tengok sini. Belah kiri ni dia loading data lambat pula. Betul ke tak post ni yang kita nak publish. Lepas tu kita tekan action, kita boleh publish ataupun schedule. Contoh. Dia keluar macam ni. Kita boleh tengok sini. Publish. Biasanya kita akan pilih post yang publish ni bila biasanya kita publish post bila kita nak, macam Cik Zul cakap tadi, bila kita nak buat campaign support guna objektif lain, senang kita nak ni. Nak slow pula. Ni sebab banyak sangat test ni. Jadi banyak dark post. Okay. Encik Bob, Ya. macam mana kita nak tahu contoh gambar yang ada atas bawah ni gambar sama, atas gambar merah tu, mana nak tahu yang mana yang post yang kita nak publish? Ada dua ID. Sebab dia biasa jadi dua kan. Okay. Kebanyakan post ad yang jalan kadang-kadang dia jadi dua macam ni. Kadang-kadang kita tengok yang ni dengan yang bawah ni nampak post ID lain. Tapi bila kita tengok komen sama. Jadi biasa kita publish je mana-mana dia akan hilang. Lepas kita publish tu dia akan hilang satu. Internet slow pula dia tak keluar. Tengok dia mesti jadi dua dah. Biasa lepas kita publish satu ni, dua-dua akan hilang. Ni sebab ada yang dah publish. Ada yang dah publish. Kalau macam kita banyak test 113 lah, 115 lah, kita banyak split test. Mesti akan ada banyak sini. Biasanya kalau saya sendirilah, saya akan publish, saya akan schedule juga nak bagi dia. Ni sebab tekan dua ni. Biasanya saya akan schedule juga nak bagi apa orang panggil social proof dekat page. Action ni saya akan schedule juga. Schedule ni senang lah. Schedule kadang-kadang saya schedule sekali sehari. Contohnya ni 12. Kita kena tahu jam audience kita engage dengan page kita lah. 8 0. Dia schedule je. Esok dia akan automatic update dekat page kita lah. Dia tak keluar pula. Internet slow ni. Faham Habis Syekh Faiz? InsyaAllah Tuan. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian. Ingat ni ingat logo hamburger ni, cari page post. Okey. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada Soalan. Okey Fik. Boleh tunjukkan macam mana nak duplicate campaign ke account ads lain tak?
nak duplicate campaign ke akaun X lain. Salam tuan, saya ada satu soalan tuan. Okey. Macam ni tuan. Contoh, kita ada winning campaign, betul tak? Winning ads. Winning campaign, winning ads. Tu macam mana kita nak tahu? Win ads tu dah tamat tempoh dia. Macam mana win ads dia dah tamat tempoh dia? Okey. Terima kasih tuan. Ada 2 soalan. Share screen balik. First soalan, macam mana nak buat dekat ads dekat ad account lain. Okay. Duplicate campaign ke account X lain. Duplicate campaign ke account X lain. Copy ID abang buat. Okay, contoh, first pastikan kita, yang ni sebab saya tak bayar semua lagi. Lepas cuti slip disk tu, saya tak sambung lagi buat, saya tak bayar je lagi untuk bulan ni. Okay. Pastikan ada. Step kedua, page. Tak payah aku partner. Okay. Ad manager. Page post. Contoh contoh. Macam mana? Sekejap. Okay, contoh store 10 ni. Okay. Klik datang sini. Contohnya nak ambil yang ni lah, katakan. Katakan, ni contoh je. Yang ni winning. Okay. Biasa bot akan tekan 3 titik belah kanan ni. Lepas pilih ads kita, campaign, ad set, ads. Tekan 3 titik ni, pilih, tekan manage Facebook comment. Okay. Bila manage Facebook comment ni, bot biasa akan save link kat atas ni. Save terus. Kat mana-mana, contohnya Notepad ke apa ke yang winning campaign lah. Lepas tu bila buat ad, ambil post ID yang belakang ni. Dia lepas facebook.com nombor-nombor /post/ lepas tu ada nombor balik, ambil nombor ni, just buat dekat ad account lain. Contoh bila buat ad kat account lain, katakan saya buat yang dekat personal lah. Katakan. Mana personal. Dia janji kita admin untuk semua page tu lah. Message. Video. Okay, dekat new message ad ni. Okay, kena ingat kalau page tadi, kalau ad tadi dekat page mana, kita kena pilih page tu. Tadi page mana yang ni ke? Okay. Dekat ad setup ni, tekan use existing post. Bila pilih use existing post ni, okay. Sama ada kita boleh select post kalau kita dah publish. Okay, kita boleh pilih sini. Kalau contoh kita dah publish lah. Kalau kita tak publish lagi, kita boleh enter post ID tadi yang kita ambil. Paste sini, submit. Dia keluar. Account lain ni. Account personal. Jelas sikit Okay, jelas Mak. Terima kasih. Okay. Soalan berikutnya, macam mana kita nak tahu ad kita tu dah tepu, dah tepu kan? Okay. First kali yang paling senang ialah kalau dia tak ada result, of course lah kita kena tutup kan. Tapi andai kata campaign kita tu dah sebulan, seminggu, sebulan, tak kisahlah.
Biasa okey je, tiba-tiba tak okey hari pertama. Jangan tutup lagi. Kita biar dulu hari kedua. Okey. Tengok tak okey juga. Ke dah tepu Okay, cara nak tahu dia tepu tak tepu sebenarnya, perasan tak dekat bila kita buat add, bila kita setting okay. Bila kita setting semua benda ni, yang location, umur, gender kalau nak set detail targeting, interest, language kalau macam Cik Zul share tadi, benda ni akan berubah. Dia akan mempengaruhi potential reach 1.6 juta. Tengok kalau saya ubah, katakan kalau ubah ni main woman senang sikit. Okay. Tengok woman dia jadi berapa? $1.5 juta. Kalau all 3 juta. Okay. Sebenarnya kalau dia tak sampai 3 juta ataupun 2 juta, terlalu awal kita nak kata dia tu dah tepu. Okay. Mana kita nak tahu kita dah sampai 3 juta atau 1 juta, 100,000 tiba-tiba. Okay. Macam mana kita nak tahu? Ingat, tekan logo hamburger ni, pergi bukan. Pergi dekat home, pergi dekat page senang. Okay. Dia ada sini kalau paling senang insight ke. Ni cara paling senang lah nak itu. Pergi dekat page. Ni. Pergi dekat page insight, kita boleh tengok dia punya reach. 28, 102. Ni memang tak buat ad ni. Ni senangnya nak cam yang buat ad. Sini dia ada nampak kolom biasa yang mesti yang banyak engagement. Ni yang yang ni yang dah publish. Sebab tu Abang Zul suruh publish ke. Okay, contoh saya ambil page lain yang ada, yang kemungkinan ada dah tepu. Sekejap, page lama sikit, just to you. Insight. Ni cara paling senang. Biasa ad kita yang tak jadi mesti ni. Dia punya reach tu dah tinggi. Contoh ni. 46.5k. Ni yang buat ad. Mungkin audience ni 100, 200,000, 250,000 pakai look like. Tapi dah sampai 46k. Buat ad dah tak ada hasil. Bolehlah nak kata dia tepu. Tapi kalau untuk post ni, kalau potential audience saya 3 juta macam tadi, nak kata tepu tak tepu lagi ni. Ni cara paling senang nak check lah. Cara susah dia standard lah. Datang dekat ad manager, pilih semua ad yang post tu. Okay, kalau contohnya macam banyak yang dah delete juga ni. Boleh pilih yang delete. Okay. Contoh store 10 tadi. Ni saya just kata contoh je kan. Andaikan kata pergi dekat kawasan ni, campaign, accept ad, pilih post yang sama, yang gunakan post ID yang sama. Okay. Kita boleh tengok dia punya reach. Kena tambah manual lah kalau post sama, ataupun boleh filter ni.
Filter by selection. Kita select, kita filter by selection. Kita tengok dia punya total reach berapa. Dan kita tengok dia punya potential audience. Dia tadi tu berapa. Kalau sini potential audience dia. Your audience is defined. Ni kenapa jadi macam ni? Ni dia baru update pula ni. Estimate audience saya 24,000 sampai 24 juta sampai 27 juta. Ni sebab main general kot ni. Terlalu awal kita nak kata dia apa tadi, tepu. Harap menjawab soalan lah. Okey tuan. Okey. Ada chat, ada soalan. Okey. Ada soalan lain ke? Macam ramai pula malam ni. 30 ni. Hello, Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Nak buat penambahan sikit pasal yang apa nama? Iklan tepu tu, boleh tak? Boleh. Okey, macam kita sebagai macam contohlah ejen-ejen, mata tak boleh buka sorry, mata sakit. Tak apa, faham. Kita sebagai ejen, kita kena lihat pada kita punya margin lah. So margin kita tengok ada cost per purchase. So kalau cost per purchase kita letaklah dalam something, contoh kalau kita ambil serum, kita letak dalam 50-60 ringgit. Range tu. Kalau lebih daripada range tu, dia bukan nak kata tepu, dia dah start mahal iklan tu. So kita kena rest sekejap, kita just twist sikit je iklan tu. Macam mana nak twist dia, nanti Cik Lat akan cerita lah. Macam mana dia redesign balik dia punya iklan. Begitu je. Boleh Cik Lat? Sebab saya nak tanya banyak soalan kat dia ni. So yang tu je lah penambahan saya. Terima kasih. Orang seterusnya yang akan share cara buat ad ialah Cik Lat kita. Okey, sekejap saya spotlight dia for everyone. Okey. Ni Bok, setengah minit nak kita tengok anak muda. Okey, tak apa, kita tengok anak tu. Cik Lat anak ramai. Okey. Ala-ala tu saya perkenalkan siapa dulu Cik Lat. Cik Lat ni asalnya daripada kawan-kawan ejen yang sama-sama buat dengan Mahram dengan saya. Dia orang lama lah. Okay, dia dah jual macam-macam dan dia juga ejen. Kemudian dia ada buat servis dulu, dia ada buat servis supply lead untuk WhatsApp kepada semua staff Rezeki Ilham. Semua staff WhatsApp. Okay. Kemudian dia pernah juga jaga marketer untuk Rezeki Ilham, dan dia pun ada buat servis untuk infak area untuk masjid, untuk apa? Jiwa zakat. Servis zakat area. Zakat fitrah. Zakat fitrah untuk ni macam-macam lah. Dia abang kita orang lah cik. Tengok tuan pun gangster. Okay. Bukan gangster, muka ni setakat ni paling semak dengan keadaan dia. Okay. Cuma Ji jangan advance sangat mula-mula ni sebab ada audiens, ada kawan kita yang bertanya cara asas dulu. Okay. Sebab boleh masuk lalu macam gelojoh pula buat. Boleh. Assalamualaikum. Selamat. Nama penuh? Nama penuh tak je ha. Saya elak Nama penuh tak tak percaya pula. Saya elak kerja buat ad 10 tahun buat ad. 10 tahun. Betul. 10 tahun buat ad, full time 3 tahun lah. Okay, sebab tadi Cik Zu ada ajar cara setting ad. Cara setting tu sama je. Cara setting tu sama. Cumanya ambil conversion lah. Lepas tu setting tu sama semua. Mudah ajar gini. Sudah Abang. Mudah mengajar gini. Tunjuk step by step orang nak tengok. Okay, gini ada kawan kita nak tengok. Saya ada nota tak seberapa nota. Dia macam iPhone pula. Pro Max tapi lebih kurang Pro Max. Share. Bukan nak share. Lama dah tak Zoom. Gila pula. Tak lah. Sorry. Lama dah tak Zoom, tak training malam-malam. Biasa training malam-malam Zoom saya.
Encik Lat saya kena busy. kurangkan lighting sikit boleh ke? Maaf lah, moga kalau kita tutup on ni kita sakit mata. Tapi kita tak go lah, jangan buat gitu. Topi-topi. Pakai pung. Kopi lah. Oh leju lah. Rasa malap sikit. Okey, Alhamdulillah. okey. Okey, gini saya ada nota sikit lah. Okey. First tu sebelum saya tunjuk saya punya ad, saya tunjuk nota. Tunjuk ad dulu lah, tunjuk ad dulu. Takut pening tak? Nanti tengok nota. Nampak oh? Okey, nampak. Dia nampak di saya kena tanya cikgu saya. Sebab cikgu saya ni mata paling kecil sekali. Mata dah tak okey, minta maaf Okey, nampak Okey, so ni ini ad saya untuk sabun lah. Saya baru buat akaun baru. So ni data ini lah. Spend 1.5. Kalau ikut sini masuk 1 data tapi dekat website masuk 2 lah. Tapi sebenarnya 3. Ada satu Pak Haji, dia WhatsApp lah, dia masuk ke WhatsApp. So dia masuk ke WhatsApp tu sebab saya letak kat landing page saya ada button WhatsApp. Dua apa je 261. Point ni. Sabung. Apa ada point ni? Currency lah Oh, okey. Ruah okey. tu. Ha? Ruah berapa ni? Ruas saya tak banyak. Kalau ada muka saya ni tidak ruas 1000, ruas biasa je. Oh, ada dapat ruah 1000 Ada jangan. Ni boleh mungkin atas ni boleh ambil nanti tengok lah. Saya buat pendek-pendek dulu Screenshot buat WhatsApp. Jap. Pelik tu, saya Sabar tak habis lagi Bob. Gini aku. Okey. Kira saya tunjuk pada awal dulu buat tak? Start sikit. Kan? Boleh. Okey. Boleh. Okay, first create, tekan button create ni lah. Untuk Inggeris dia tu create. Kalau untuk bahasa Melayu, saya tak tahu dia tekan ke apa. Semua tu orang yang Saya nak capture ni. Okay, so tekan button create ni. So tekan ambil conversion. So saya fokus untuk buat website punya ad Conversion. Okay, so conversion continue. Okay, ni continue. Saya kena pergi ke nota saya pula. New share. Okay, sebab apa saya kena pergi ke nota saya sebab dia ada 2 cara. Bahasa mudah dia CBO dengan tak CBO. So saya anggap yang pandai tu anggap tak pandai lah. Senang sikit aku nak ajar, jangan tanya pelik-pelik pula. Yang dah pandai, dah expert tu layan je dulu. Okay, so ni nota saya ada saya ada satu nota. Tak ada lah nota tulis apa-apa gitu je pun. Nampak? Hello? Saya nampak. Orang lain nampak tak? Nampak tuan, nampak. Okey. So sekarang ni CBO dengan tak CBO. Okey, fokus kat sini dulu. Pak sebelah sana tak payah tengok lagi lah. Okey, 113 ni yang Sekejap. Yang satu ni semua faham apa benda tak? Ni campaign, ni ad set, ni ad. Okey, kalau macam ni biasa saya main, kalau macam ni saya tak buat CBO. Ni biasa punya. Ni lah. Biasa kalau CBO saya buat ni. 133. Kenapa 133? Dekat asset ni Promat bawah. Okey, dekat asset ni setting dia sama semua. Faham tak? Setting dia sama semua. Maknanya yang buat first tu kalau kata umur 25, 55
Lepas tu placement apa semua sama. Tapi kenapa buat lain-lain kan? Jadi kita tunjuk. So yang ni atas masing-masing kreatif tu, biasa saya sini awal-awal dulu saya akan asingkan semua. Maksud asingkan semua copywriting lain, gambar lain. Tapi sekarang ni sebab dah jumpa copywriting yang memang kalau obis pula dah ubah 1-2 patah huruf pun jadi lagi. So kreatif je lah ubah. Faham tak? So dekat sini dia sama, dia buat lain sebab kita nak cari kolam sama. Tak boleh. Susah aku nak cakap ini. Okey, dia contoh yang ni saya tunjuk ni. Kenapa buat 133? Sedangkan kalau buat 113 pun okey tak? Cuma dia macam ni. Ni dia kolam. Ni kolam ni. Lepas tu dia bagi nampak sikit Okey, hitam lah. So 133. Okey, ni kolam. Maknanya kita setting sama je semua kan. Saya cakap ada 3. Cuma ni dia ada 3. Macam mana dia akan jadi? Ini yang A. Ini yang B. Ini yang C. Faham tak? So, bila buat macam ni, dia akan pergi banyak tempat dalam satu masa. Kalau macam ni, ni kita ambil huruf 1. So yang kat 1 ni, bila kita buat kolam ni besar, memang kreatif dia ada 3. Tapi dia pergi macam terlampau besar sangat, faham maksud dia? Terlampau besar sangat, takut tak kena dengan. Lepas tu satu lagi, nak cari kolam yang kena lah. Biasa kalau mancing, kalau kita pergi bertiga, cepat jumpa lubuk kan. Kalau pergi seorang, kolam ni kita seorang. Lepas pusing sini, pusing habis. Kalau pergi tiga, ni seorang, contoh kan. Yang ni jumpa, yang ni pun jumpa, kalau ni jumpa. Itu jackpot lah. Kalau biasa paling tidak, kita buat macam ni, paling tidak memang kita aim 1 pun dah boleh kan. So dalam kadar masa yang cepat, akan dapat macam tu. Tu beza dia. Faham Ada nak tanya? Mana 3 gambar pakai dekat 3 aset yang sama ke satu aset, satu gambar? Kalau macam ni dengan ni sama pun tak apa. Cumanya cara kita setting tu lah. Okey, baik. Faham tak? Ni, kalau nak buat ni lain pun boleh juga. Tapi biasalah, hidup kita kan malas. Buat 3, buat cuma pakai teknik je lah lebih. Macam tu. Kalau nak tanya mana yang paling jadi, saya boleh kata dua-dua jadi. Cubalah. Dia cumanya hari ni dia jadi ni. Kalau buat nanti dia jadi ni. Lepas tu dia main pusing-pusing lah. Sebab dia ada hari CBO jalan cantik, tak CBO jalan cantik. CBO ni pada cun gila, boleh jadi belah-belah. RM10 ke, 15 ke, per landing page lah, bukan per purchase. Faham tak? So hari CBO tak cantik, yang tak CBO ni cover. Sebab nanti tengok saya punya tu ada dua-dua kot. Main macam tu lah. Faham tak? Sebab kita tak boleh nak teka hari apa dia jadi. Kalau boleh teka, ramai dah kaya. Okey, faham tak? Okey, ni target umur. Target audience umur ni contoh. Saya main sabun sekarang. Sabun. So sabun saya buat 25 ke 55. Gender all. Apa lagi nak tanya? Bahasa all. Kadang-kadang saya ambil 3 bahasa. Tapi ni Indon lah. Takut tak ramai pula main Indon. Bahasa BI, Malay, Tamil macam tu lah kalau Malaysia. Kalau Indon letak Indon. Kalau Indon kat Singapura letak Indon. Faham tak? Faham tak setakat ni? Lepas tu placement untuk website, pengalaman saya punya data. Kalau auto, lead dia murah. Kalau manual,
mahal tapi convert sale. Mahal dia mahal macam mana? Mahal dia 7, 6, 8. Kalau auto, RM2, RM1 boleh dapat. Maksud dia boleh dapat tu bukan sehari. Dia boleh dapat dalam hari period kita test tu. Maknanya 3 hari kita test tu. 3 hari dah RM1, RM2, RM3 boleh pergi. Tapi dia tapi dia tak convert sangat. So banyak saya main manual. Main manual pun saya main Facebook dengan IG juga. Lepas tu buat buat apa? Buat Facebook dengan Instagram. Lepas tu mobile nak cakap mobile sebenarnya pun. Okey, lepas tu paling penting sekali, nampak tak kenapa yang ni merah? Sebab yang ni penting lah. Faham tak nak buat apa ni? Tolong respon lah. Aku rasa macam cakap dekat office lah pula. Faham tak? Faham. Buat Ada tanya komen, feed buat saja komen di atau post ada je. story sekali? Jelas. Kadang-kadang saya boleh letak story juga. Sekejap lagi saya tunjuk. Jangan risau. Ni saya mengomel dulu. Sekejap lagi saya tunjuk dekat app. Faham tak? Buat komen di post. Kenapa? Sebab kita nak bagi bila post tu sampai, walaupun ad tu baru ditembak, tapi post tu orang nampak macam ada engagement. Tahu tak? Paling tidak dia like, paling tidak dia share. Tapi kita bukan post nak ngarut pun, post pasal testimoni je lah. Lepas tu macam saya main website, saya letak link website. Faham tak? Nanti dia akan klik situ. Kalau dia tak perhati juga nanti dia akan masuk ke inbox kita. Time tu kita kat inbox layan sebab kita main website ni kita nak orang kata more to auto kan. Tapi tak boleh auto juga ah. Kena layan juga sikit. Okey, faham ni? Settle Saya pergi tunjuk dekat ni pula. Yang dekat okey ni ini CBO. Saya buat kempen saya tulis CBO lah. Saya akan buat date. Saya akan buat produk. Lepas tu saya akan buat saya nak buat apa? 1, 3. So budget default 60. Sebab apa saya buat ni? Sebab senang saya nak monitor. Okay, so CBO. Dan saya letak CBO kan. CBO letak kat sini lah. On. Okay, ni dia default lah. Daily budget. Okay, so kita tekan next. Okay, so ni kita pilih event purchase lah. Okay, so ni date, ni apa semua. Okay, ni kita, macam saya dah ada audience, save audience kan. Ni kita, macam saya main, ni saya tunjuk saya punya dalam beberapa bulan ni saya main Singapura. Ni saya tutup ni. Okay, so ni saya main umur muda sikit lah. Bukan mana saya target audience 26, kan macam orang dah bekerja, nak jaga keterampilan. So 55 lebih tidak. Gender ni saya letak all sebab saya buat sabun ni semua orang boleh pakai. Maknanya nak jaga keterampilan lah. Biasa sunburn je, lelaki perempuan sama je. All gender. So ni kosong. Language ni all boleh ataupun saya letak BI, Malay, Indon. Saya letak Indon. Biasa saya buat macam ni je lah. So manual placement ni kadang-kadang saya buat all juga tapi more tu ni lah. Instagram. So saya akan tutup kat sini, in-stream dengan search. Yang lain saya layan je. Dekat story ni, kadang-kadang saya off, kadang-kadang saya open je.
Sebab kadang-kadang tengok video saya buat, kadang-kadang dia tak memenuhi spesifik ni saya off. Kalau video dia panjang sikit pun saya on je. Okay, faham? So ni dekat setting ni je, simple je. Dia sama macam tu tadilah Cik Zul ajar kan. So sini paling simple. Buat ad yang paling memecah kebuntuan sikit dekat sini je sebenarnya. Ini copywriting tau. Ni sekejap saya masuk satu video macam tu. Saya biasa main video. Sebab apa saya main video? Sebab video boleh makan lama, gambar boleh makan kejap pun. Faham maksud dia? Maknanya tepu lambat sikit video. Kalau gambar tu dia pergi tapi tak ni. Untuk website lah. Lepas tu susah sikit nak olah-olah. Okay, kejap Alright. Okay. Kenapa dia tak nak ke bawah ni? Okay. Okay, ni copywriting. Saya ambil lah satu copywriting saya. Dia tak keluar. So ini je lah cara saya. Sekejap. Dia tak keluar pula. Tak yalah, sabung Singapura. Tak ada dah. Wow. Okey, macam ni. Tapi ni, gambar ni, pergi dekat ni, buat thumbnail dulu lah. Thumbnail saya ni saya dah letak dalam video tu. Saya tak ada ambil luar-luar tu. Saya letak 2 saat, letak macam ni. Faham tak? Ni lah. Apa nak jadi pun, thumbnail saya akan ada kat depan video tu. Okay, so ni saya tekan, saya mau to get offer lah. Saya buat. Lepas tu ni. So siap lah setting. Ada nak tanya part mana-mana tak? Hello. Ada orang tanya kenapa letak thumbnail dalam video terus. Nak memudahkan kerja. Bukan mudahkan kerja. Dia senang bahasa dia macam ni. Macam mana saya setiap kali nak buat ad baru, saya akan ubah thumbnail je. Video tu 40 kali aku repeat je. Tak payah pening-pening. Hidup jangan susah. Nak buat thumbnail luar pun boleh. Tapi sebulan 2 ni saya buat thumbnail macam tu je. Sebab dia sama je sebenarnya. Dia thumbnail dalam video, thumbnail. Sebab saya pernah test thumbnail letak luar dengan thumbnail letak terus. Maksud dia masuk dalam video terus. Sebab itu saya ada tengok YouTube cara setting ad. Dia ambil lah daripada thumbnail luar kan. Lepas tu saya try buat sekali tu. Result dia tak lari jauh. Maknanya tak ada lah kata thumbnail asing tu letakkan jadi lagi laju. Tak ada sama. So saya prefer macam ni lah. Sebab kenapa saya buat macam ni, nanti senang. Saya nak tengok win ad saya yang mana. So saya nak ambil saya nak ambil contoh macam Cik Wadi cakap tadi kan, nak olah sikit bila dah jumpa win, nak olah sikit. Saya olah tak banyak. 2 titik tu saya dah jadi satu olahan baru lah. Facebook dia akan detect baru tu macam tu. Dekat dalam video pun sama juga. Okey.
Dia tanya juga kenapa letak Indon. Sebab dekat Singapura banyak Indon. Ini untuk Singapura lah. Kalau dekat sini pun boleh. Dia cumanya beza Indonesia dengan Indo Singapura. Bila Indon Singapura, dia bukan Indon yang Indon cleaner kerjanya tu tau. Indon yang educated. Dan dia boleh bagi address yang senang. Kalau siapa pernah menjual Indon Malaysia, lagi dia bagi kau tiang api tu, nombor tiang api untuk COD. Pernah kan? Faham tak maksud dia? So benda tu tak, saya pernah letak tamil. Saya pernah kosong terus. Dia sama je result, cuma kita test lah. Test mana yang okey. Maksudnya Endon dekat Singapura ni educated sikit. Dia ada rumah. Dia bukan rumah kongsi. Macam Indon duduk kat Malaysia ni rumah kongsi. Sebab tu dia tak boleh nak dapatkan satu alamat penuh. Contoh macam tu. Faham tak? Ada lagi soalan? Aku tak tengok pula soalan ni. Okay. Ada lagi tak? Tak ada. Ada lah. Pelatih Indon tak ada. Ada lagi? Okey. So kita pergi dekat saya terus lah. Nak tanya? Cik. Tak ada tuan. Faham. Okey. Kalau boleh tanya satu soalan? Okey. Kalau kita ada banyak produk contoh. So macam mana kita nak tahu dia punya targeting tu? Boleh ajarkan ke? So banyak produk. Contoh sabun dengan serum macam tu lah. Ya, sabun, serum bukan maksudnya mungkin hari ni saya buat sabun, esok serum, lusa saya buat lotion. So macam mana saya nak tahu yang umur tu yang terbaik dan gender tu yang terbaik dan targeting tu yang terbaik? Kalau macam tu biasa standard lah. Kita akan test juga hari-hari kan. Ataupun sebab dia 3 produk tu umur tu kepada wanita. Cumanya sabun ni kita boleh masukkan lelaki sekali kan. Okey, macam sabun, macam apa? Macam serum, saya main Sekejap. Okey, macam serum, saya tak main 26. Serum saya main 35 terus. Serum main 35 kadang-kadang habis umur lah. Kenapa? Serum ni dia menyelesaikan masalah yang acik-acik ada. Jeragat, padu kedekan. Contoh lah. Nak bagi kulit minyak apa semua kan. Macam sabun ni pula, nak cuci daki. Macam orang lama ni, kalau kau cakap nak suruh dia cuci daki, mana maunya dia cakap daki dia dah berapa puluh tahun lah. Dia fikir macam tu pula. Sebab tu saya main umur ke bawah sikit. Paling tidak dia boleh beli ke anak-anak yang kecil-kecil gini. Tapi biasa kita macam saya cakap tadi, saya ada satu customer nama dia Haji Ali. Terkejut juga, aku ingat perempuan nak beli tu banyak agak macam perempuan beli. Macam lotion pula. Lotion macam geng-geng yang pakai sabun dengan pakai tu. So kita rendahkan sikit. Tapi benda tu kita boleh test. Tapi jangan sesekali korang buat suka hati ad korang sini, start sini sampai sini. Sebab apa? Ini kalau mungkin lead paling murah. Budak sekolah je lagi semua masuk banyak. Satu. Lepas tu bahasa mudah dia tak converse. So kita tak nak macam tu. Kita pilih yang paling tidak dah bekerja, dah ada duit. Dah ada untuk membuat decision dia boleh beli ke tak boleh beli. Faham tak? Cuma umur yang kalau berjagat tu boleh settlekan masalah yang kronik sikit lah. Sabun ni santai-santai. Lotion ni untuk dia mana tiga combination produk yang kita nak pilih. Contoh kalau kita pilih lotion, sabun, serum. Lotion ni boleh cover SPF, sebab ada SPF kan, boleh cover matahari daripada menjadi muka acik tu, jeragat. Kalau tak cover dengan, maknanya kan jeragat kalau korang baca sendiri, dekat Google, jeragat ni terjadi daripada matahari yang menyinari muka wajah orang tu, dan dia lepas kena benda tu dia tak cuci dengan benda-benda yang contoh sabun, serum. So dia akan jadi cepatlah jeragat tu. Kalau macam jenis tak pakai lotion tu, lagi satu hal lah.
lagi gelap, lagi hitam. Maknanya pilihan umur dia macam tu. Tapi jangan sesekali korang bantai 18. Saya dah lama tak buat 18. Sebab kalau buat 18 ni kalau nak bertanding lig murah boleh lah. Kalau produk murah boleh ke? Untuk nak murah. 18. Contoh. Saya Memang dengan contoh RM15, RM20 contoh. Dia boleh tapi kita kena fikir nak kena poin kita menjual nak bertanding lig murah ke macam mana. So jangan pilih tu sebab 18 ni dia bukan bagi 18 tu, dia bagi budak 10 tahun, 13, 15, 16. Jangan sekali buat benda ni. Memang kau rasa kenapa saya buat ni lig murah tapi tak convert. Sebab dia tak ada satu decision yang dia boleh buat. Paling tidak yelah kalau anak dia dah besar dia cakap mak dia boleh dia beli. Kalau budak tu 12 tahun mau smackdown dengan mak ayah dia. Oh kecek-kecek nak gelatah lah. Gitu je lah bahasa mudah dia. Satu tak dapat beli, satu link kau murah sajalah, tak komersil. Faham tak? Ada lagi tanya? So kalau nak biasa, kalau bajet kecil, tapi macam website, conversion pakai default, jangan pakai kecil. Sebab sebelum ni saya pernah buat satu figure macam ahli nujum tau. Tak tahu figure saya apa. Kalau saya bajet tu saya buat 55.65. 56.78. Dia bukan tak jadi tapi macam tok bomo pula aku tengok. Lepas tu saya start, lepas tu saya main default 60. Okey, alhamdulillah je. Maknanya pakai nombor-nombor macam tu macam tak okey sangat lah. Result dia okey je. Ada lagi tak? Sini okey kot. Hello. Okay. Satu soalan lagi. Biasa off add CPP berapa? Ikut ketenangan hati buat. Okey, saya pergi situ lah. Sini settle lah. Okey, ini akaun okey, ni data saya hari ni. Okey, data saya hari ni. Tengok sini Ni ada 2 saya tutup. Okey. Kalau ikut CPP dia sama macam Cik Zul ajar tadi. Dengan apa? Cik Wadi tu boleh beritahu. CPP tu depend kepada margin korang masing-masing. Korang nak berapa? Contoh margin kau 100. Korang nak target CPP 90 pun boleh lagi. Untuk 10. Faham tak? Contoh. Tapi nak sedap lah macam ni 50 ni okey sangat lah. Main Singapura 50 okey sangat lah. Asyuk lah. Sebab saya pernah buat bulan 9 saya punya CPP 100.5 ada. Saya tunjuk data. Silat tengok ROAS ke tengok CPP? Mana yang paling penting? Semenjak 2 menjak ni saya tak tengok ROAS. Bukan macam mana aku nak cakap Kan aku salah cakap, aku cakap benda lain pula. Kan nak cakap takut deep sangat pula. Contoh. Saya ambil result paling tinggi. Susah pula dia kira macam ni. Purchase saya paling tinggi bulan lepas ada 14. 114. Tengok berapa dia punya tu. ROAS saya 2.8 je. Lepas tu ada yang lain-lain semua. Nampak? Sekejap aku filter conversion je. Nampak pun. Dia tekan mana dia conversion? Oh, filter. Filter. Itu biar datang conversion saja. Okey, average ROAS saya bulan lepas 3.5. Okey, so
Tengok paling tinggi saya punya ni 14 ni 28. Nah. Ni tak silap saya sebab problem page ni. Oh, isu page kena Mistake saya kena salin page. So kalau dot saya tekan gitu. Okay, so mana saya nak tengok? Ni pening tengok data lama. Bukan data lama, account ni. Tapi nampak sini tak? Maknanya data saya sendiri pun tak adalah kata kena 4.0 budak. Data saya sini 7 lebih. 6. Ni lah 28 ni pun paling ni. Tapi saya still tekan lagi lah maksud dia. Maknanya jalan je lah. Selagi boleh jalan kan. Okay, so ROAS saya 3.1 average. Okay, macam mana saya monitor tu? Sekejap Hello, where? Dok, saya tengah Zoom. Nanti saya pun. Okay, dah. Okay. Apa lu? Okay, ni letter data saya. Letter data saya hari ni lah 11 bulan. So salah. Ini data saya untuk 11 bulan hari ni. Nampak dua tu saya tutup. Kenapa saya tutup? Tapi mahal ni, mahal parok lead. Tapi jalan je. Okay, kenapa saya tutup yang ni dua bawah ni? Kalau ikut data kemarin 10 bulan. Okay, murah je ni. Kemarin murah. Ni pun murah RM5. Okay. Sebab apa saya tutup? Jaga. Okay. Saya tutup dua ni hari ni sebab kalau ikut data, saya tengok data maksimum. Macam yang ni. Macam, okay. Saya tengok berdata di mana. Kalau tengok dua ni, dia ada satu pecah. Maknanya pepecah saya 170. Yang ni 140. Tak ada pecah. So saya baru tutup tadi. Tapi mesti korang tanya kenapa tak tutup 100 pertama. Sebab saya biar data tu pergi selama 2 ke 3 hari. Kalau perasan, saya tak ada dah leak bawah 5 ya. Saya leak lebih, paling rendah saya RM5. Dan paling win saya punya data sekarang ni, pecah saya 5 ni, leak saya RM7. Tapi kenapa saya tak tutup? Lantak pilih leak ni, jadi pecah aku sini okey. Oh, conversion rate tinggi ni. Ni landing page yang sama semua ni? Semua landing page sama. Sekejap. Agak balik. Oh, tinggi. 136 landing page view, 10 convert. Apa dia lain apa? Lebih kurang betul tu. 10. Macam ni. Ni saya buat first day bulan tu itu malam tu disable. So saya cuti 3 hari lah. Baru dapat balik alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu dua ni saya tutup. Tapi kenapa macam mana saya decide hari ni tu saya tutup. First saya tutup yang ni sebab dia RM30 satu landing page dah. So bila dia gini saya tutup lah. Macam ni saya tutup sebab dia patutnya yang ni nombor 2 ni saya tutup sebab dia punya testing day dia dah habis sebab dia tak ada pecah langsung. Ni sebab dia tak ada pecah langsung. Berapa persen?
Walaupun dia murah, 8%. Okey, alhamdulillah. Cumanya sini pun saya tutup. Okey, gapo saya akan buat nanti ni? Saya akan buat nanti, dia berbalik kepada nota saya tadi, saya akan duplicate henjuk terus lah. Sebab daripada ni, asal ad saya adalah ni. Untuk bulan ni, asal ad saya adalah ni. Ni saya buat ni. Satu, nampak? Macam mana? Okey. Daripada satu, ni saya buat 113, macam saya kata tu lah, saya buat 113. Data ni menunjukkan spend 78 satu order, tapi dia masuk kat sini, masuk dekat satu ad ni. Masuk dekat saya punya ni. Okey, gini je. Ini je saya punya thumbnail, lepas tu video. Okey. Lepas tu amount dekat sini 38, landing page pun RM5. Yang lain saya tutup kenapa? Saya tutup sebab saya tengok sebelum purchase, selepas landing page, saya akan tengok check out. Faham tak? Saya tengok check out ni. Bila RM25, check out tak ada, biasa saya tutup lah. Ini antara sebab dia dah bertanda dalam ni, saya tutup. Sebab saya tutup, maknanya sebab ni dah 2-3 hari baru saya tutup. Bukan kata tiba-tiba 25 first day tu dah tutup. Tak, ni data saya dah 2 hari lebih saya baru tutup. Yang ni sebab landing page dia RM15, sebab tu saya tutup. Yang ni saya tutup sebab dia punya check out tak ada apa. Okay, so ni saya macam rezeki lah. Orang ni masuk sekali terus dia beli. Dia duplicate ni lah. So daripada tu, lepas saya dapat balik akaun saya tu, sebab saya lepas dapat tu dia menu lah sehari tu, tak ada sehari, tengah mencari akaun apa semua, tak muncul tiba. So nampak saya buat date saya ni, 1 bulan 10 2010. Lepas tu saya dapat balik ad saya, ni saya buat balik. Ni saya buat balik, nampak tak? Sabun, bukan ni. Atas sekali. 1, 10, 20, 20, 21. Ni duplicate. Ni first, lepas saya dapat akaun saya, daripada sini saya buat ni. Saya duplicate dulu. Saya duplicate, tapi saya duplicate ni, saya delete dah yang dua tadi saya delete dulu. Saya duplicate, mama saya duplicate. Oh, duplicate buat 111. Yang saya duplicate yang asal ni 113, tapi yang dua lagi tu saya delete terus. Faham tak? Duplicate buat 111 lah. Saya jadikan satu-satu sebab memang tak guna dah, dua tu tak jadi tak. So saya tutup terus. So benda ni sebab okey, nak bagi tahunya, saya punya data 7 hari bulan, ad ni saya tutup kejap tau. Tutup? Tutup. Bukan tu, ni 8 bulan saya tutup. Nampak? RM23 kosong. 28 bulan kosong. Baik. Saya tutup. Lepas tu saya buka balik 9 bulan. Nampak tak? Dia masuk satu. Landing page okey lah, RM7 apa boleh layan lagi lah. Lepas tu hari Ahad tu dia tak ada. Tapi habis 5 bulan, tapi cover dengan ad lain pula. Dia macam tu. Tapi kalau tengok overall saya tadi, per purchase dia baru 50 lebih. So saya layan lagi lah dengan ad ni. Okay, ni satu. Ni kejap lagi saya duplicate ni, saya buat 200 terus. Macam yang ni saya buat ad baru. Ni ad baru tu saya try pakai main gambar. Tengok initial check out dia berapa. Initial check out dia 4, masuk 3. Macam tu lah. Macam ni masuk 2, macam ni separuh lah, masuk sebelah, purchase 5. 50 dalam 40 lebih persen lah. Okey lah. So kreatif saya tak banyak lah bulan ni. Tapi daripada tu macam ni saya buat. Ni gambar je. Boleh lah kalau nak tanya pasal kreatif sikit, saya boleh lah share sikit kot. Ni gambar pertama saya dapat sale. Ni nombor 2 yang per purchase dia tinggi. Yang saya tunjuk 24 per purchase dia. Nampak tak? Macam kalau orang memang reti design, dia kata tak menarik gambar ni. Tapi kita kena tengok apa customer nak. Masa mudah dia gitu. Kita jangan shot sendiri. Kita bagi. Sebab saya more tu background saya. Kalau okey, ni saya tunjuk ini ada designer HQ baru masuk buat.
Nampak background putih tak? Nampak yang background saya punya wing campaign tadi background apa? Putih je. Gini je. Putih. Putih tu ni. Video ni saya tambah ni. Lepas tu saya tambah ni. Macam Wadi cakap dia apa saya buat tambah. Saya update gini je. Saya seketul sabun sini. Saya bubuh benda atas ni. Kenapa saya buat benda ni? Sebab kadang-kadang orang tak baca, orang akan tengok dekat kita punya gambar video. Kenapa dekat sini kenapa dia tak boleh stop 5 tu. Kenapa dekat gambar depan tu produk dengan apa benda kita boleh selesaikan masalah dia, tu je saya letak. Benda lain tak ada. Sebelum ni kita letak warranty sampai jadi, HQ pulang duit. Tapi kan banyak akaun kena ni kan. So ada Facebook call itu dia cakap dia tak advise letak benda tu. Faham tak? So saya tak letak, kita orang tak letak. Okay. So ni saya duplicate. Silap. Ni saya duplicate. Ini saya buat duplicate, saya buat ini berapa bulan? 12. Untuk 12 12. Kadang-kadang saya ada buat ni, saya buat macam period dia sebulan je. Faham tak? Schedule sebulan. Macam ni saya nak suruh dia on esok pukul 12. Boleh lah, macam tu lah. Okay, so ni tak usik apa semua. Ni saya still main Facebook dengan IG. Ni saya buat all device recommended. Sebab macam tu lah. Lambat pula. Okay, ni sebab saya follow ni. Kalau saya tekan publish ni dia jadi baru. So saya ambil yang existing. Salah pula. Nampak lah komen banyak. Komen tu macam saya cakap dia, kita post dekat komen je. Sekejap saya publish sekejap, lepas tu saya tunjuk saya buat apa je dekat komen. Okay, dah. Ni lah. Ni je, saya tak ada kacau apa lah. So, tadi buat dah bajet 200 lah. So, bismillah lah. Alright.
So yang dekat posting tu tadi saya buat gini je, tak susah pun. Komen ni saya buh ni. Limited offer seorang tu klik link bawah. Itu je. Nampak je semua ni. Ni PM. Ni adalah sabun tak wangi pun. Saya tak delete pun, saya layan je. Saya tunggu dia reply. Kita nak tengok dia balik. Okay. Itu je. Yang ni saya cakap buat post komen tu. Faham tak? So ni penting tau. Nampak je tak berapa nak logik je. Setiap kali kalau saya buat add 3 lah. Kalau saya buat 5 6 lah. Saya akan benda ni sama je testimoni ni. Okay. Okay, fair. Itu sahaja dari saya. Senyum kau apa, Bik? Okay, Pak? Okay, fair. Ada kita buka untuk sesi kalau takut-takut ada soalan. Tak ada ada chat. Macam mana nak tahu landing page okey ke tak? Okey dari segi mana? Convert atau tak? Convert atau convert. Kalau nak tahu tu tapi itulah takut Wadi tak boleh buka mata tu pula. Kenapa tu? Nak tahu landing page convert tak convert ni? Okey ke tak okey? Nak tahu ke okey daripada segi nak tahu okey tak convert ke lagi segi mana? Tak masuk purchase ke? Landing page mahal ke? Nak tahu tu. Okey, Mel tak apa biar buat jawab dari segi convert. Okey. Biasanya kalau nak tahu landing page okey tak okey ni kita ambil daripada 100 landing page pertama. Macam data I tadi tu 136 landing page dia dapat 10 sale. Maknanya bila buat kira tadi 10 bahagi dengan 136 dia keluar 7%. 7% tu maknanya okey lah. Sebab normal landing page ialah 3% je convert. Bawah dari 3-4% kira tak okey. 100 landing page view 3 convert tu so-so lah. Biasa kita, kalau macam geng kita orang sendiri kita orang target 5% ke atas. Harap menjawab soalan tu. Dapatkan 100 landing page pertama dulu, tengok dia convert berapa. Kalau convert kurang je daripada 5%, kita ubah landing page. Tambah sikit tambah Budi. Kita sorry. Saya tak start video sorry mata tak boleh buka. Tak apa. Kita wajib tukar at least saya punya teori, saya biasa akan tukar dalam 2 minggu ke 3 minggu sekali landing page saya. Improvise sikit demi sikit. Jangan pakai sebiji daripada HQ bagi, jangan pakai. Kalau boleh kita improvise. Warna ke content ke, sebab saya memang fokus dalam marketing ni, saya fokus pada closing. Sebab website tu adalah closing. Saya fokus pada closing saja. Saya tak fokus langsung pada iklan sangat. Sebab iklan tu sebab kita boleh main klik ya. Yang penting kita faham audience kita, insya-Allah kita senang nak buat. So apa-apa pun paling penting kalau ada chatbot ataupun ada website kena improve setiap 2 minggu ke 3 minggu sekali. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okay, ada soalan lagi. Naim. Okey, Naim faham. Okey, faham. Okay, kalau ada soalan lagi boleh tarik ke, boleh buka video ke.
Okay. Abang Afiq Azwar tu nampak raya hari tu. Sam ke nak tanya apa-apa? Senyum ya. Saya jadi Superman malam ni Tak ada Kalau tak ada soalan, saya dah nak tutup majlis sebab dah 11.30 ni. Dah 2 jam kita berkumandang, kita jumpa lagi. Lalang tu nak cakap, insyaAllah Zoom santai pula yang untuk sesi troubleshoot dengan nak tanya apa-apa ke, saya akan buat setiap Rabu petang pukul 3 dengan Jumaat malam pukul 9.30. Untuk hari Isnin sama ada sesi sharing ataupun kelas yang proper lah. Isnin malam 9.30, Rabu petang pukul 3, Jumaat malam 9.30. Dan Rabu dengan Jumaat tu biasa kita borak-borak santai, review ad je. Biasa orang yang sama je join. Nak join, nak tanya apa masa tu, ada masalah apa, boleh tanya. InsyaAllah bakal ramai yang membantu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, nak tutup majlis ni juga. Beza ada nak kata sepatah dua kau? Ada. Tak. Nak minta Abezul lah baca doa. Alih-alih tu kita nak doakan juga untuk kawan kita, Cik Mahram kita. Sebab Cik Mahram kita dia pergi buat full medical check up tadi, kena tahan wad. Sebab kolesterol tinggi dengan apa panggil heartbeat. Heartbeat tinggi. Macam nak doktor nak further investigation lah kes apa. Minta tolong Abang Afiq Azwan lah baca doa sambil mendoakan kepada Cik Ciu Mahram kita. Abang Afiq, tolong Abang Afiq. Zul tadi tu. Zul. Pilih tu. Hafda Zul. Zul galak qalbi hafda. Apa kalau pendek? Tak boleh nak pergi makan ke blackout dah. Kalau pendek pergi jom. Tolong Abang Afiq. Zul. Tutup kamera teguh. Sam, tolong Sam. Doakan kat bos. Sam. Zul. Mic saya problem. Selamat. Hello Bafi. Dah. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل والوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau beri kesembuhan kepada kami ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami daripada segala penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau mudahkanlah seluruh urusan kami juga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhilah kami daripada sebarang penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Kasihanin kami ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kerja kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abra ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih banyak Bafiq. Terima kasih juga Abezo dengan Belak kita untuk share. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi tutup dulu. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.